Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillah ajma'in. Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah Taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama sekali lagi bertemu dan untuk kita duduk bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya-Allah kesempatan yang ada pada pagi ini kita akan meneruskan dengan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Okay, di mana kita nak masuk cerita yang ketiga daripada cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala baru datang di dalam surah Al-Kahfi, bermula daripada ayat 60 insya-Allah. Bermula daripada ayat 60 sehingga ayat 69. 60 sehingga ayat 69. Kita ambil 10 ayat dulu insya-Allah. Okey. Baik, seperti biasa, volunteer. Siapa nak baca? Tak ada. Tak ada. Tak ada nak baca. Betul nak baca? Tak ada. Okey, ustaz lagi baca. Nak baca? Okey, ada volunteer, alhamdulillah. Jap. Mikrofon. Tersanat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya. Okey, baik, kita break kat situ. Kita ambil satu ayat. Kita akan baca sampai 69, tapi kita ambil satu ayat. Okey, wa idh qala Musa li fatah. Wa idh, okey, hati-hati pada huruf dal. Okey, jangan lantunkan dia. Wa idh, tak nak. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu. Okey, baik, ayat ni panjang. Okey, lalu kita nak berhenti kat mana? Kalau orang yang nafas dia panjang, insya-Allah dia boleh baca daripada mula sampai habis. Tetapi yang tak cukup nafas, dia nak berhenti kat mana? Ya, oh masya-Allah. Okey, kenapa berhenti kat situ? Sebab ada hatta, masya-Allah. Okey, kita sebut sebelum ni bahawa kalau kita nak berhenti, kita nak waqaf dekat ayat Al-Quran yang ayat yang tak ada RNR, tak ada tanda waqaf. Okey, so kita nak berhenti dekat mana? Cari kata-kata sambungan. Waw, fa, hatta. Okey. So kata sambungan la abrah. Okey, hatta ablugha majma'al. Okey, hatta okey, ada ba, ada qalqalah, lugha majma'al. Jaga huruf jim, jangan maj, tak nak maj. Majma'al bahrain. Bagi settlekan angin dulu. Raini ada rakhawah, panjangkan sikit bunyi dia. Au amdiya huquba. Aywa, masya-Allah. Sambung dia. Sambung. Sambung. Kita sambung. Ayat 61. Cari yang besar sikit. Masya-Allah. Falamma jawazahu ayat sebelum tu. Ayat 61. Ayat sebelum tu. Ayat selepas. Oh, ayat selepasnya, ayat 61. Ya. Falamma juga. Ya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutuhuma fattakhadha sabilahu fil bahri. Okey, baik, kita ambil daripada nasiyahu. Ayo.
Ambil daripada nasiya hutahuma. نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Aywa. Boleh kita ambil sikit. Fattakhadha فاتخذ سبيله في البحر سربا. Aywa. Okey, baik, kita tengok falamma balagha. Okey, jaga huruf tebal. Balagha, ghin tebal, maka tebalkan ghin. Majma'a. Okey, hati-hati ya. Jangan jim, jangan maj. Majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha. Okey, ni nipis tebal nipis. Fatta nipis, senyumkan. Kha kha tebal, maka jangan senyumkan. Zal nipis. Fattakhadha sabilahu lahu. Okey, jelaskan huruf ha. Kita kata ha paling lemah kalau dia duduk kat hujung perkataan. Okey, jelaskan sabilahu fil bahri saraba. Dan bila kita berhenti dekat belakang, berhenti dengan mad 2 harakat. Okey, jangan saraba. Saraba tak ada mad. Saraba. Okey, mad iwad sentiasa 2 harakat. Okey. Baik, kita sambung. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أيوة ما شاء الله. Okay. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا. ما شاء الله. Laqad laqina. Okey, qaf jangan lupa huruf tebal walaupun dia baris bawah, jaga ketebalan dia. Laqi. Okey, ingat lagi? Recall balik macam mana nak sebut huruf-huruf tebal baris bawah, insya-Allah. Min safarina. Baik, kita ada 2 huruf kat sini. Jawaza safarina. Zai dan sin dan sad. Belakang tu ada nasaba. 3 huruf ni dipanggil huruf safir. Okey, sad, zai dengan sin. Zai, sin, sad. Okey, huruf safir ni apa dia? Huruf safir ni ada desiran, ada okey, dia ada bunyi dia bukan getaran, desiran. Dia nak kata apa dia punya bunyi dia tak jumpa perkataan Melayu tapi desiran lah. Okey, bila ada desiran maka kena jawaza za. Okey, jawaza, jangan segan-segan. Tak boleh segan-segan. Kalau segan jawaza za, tak ada desiran. Jawaza za. Okey. Kenakan pada makhraj dia je. Hujung lidah belakang gigi bawah. Jawaza. Sebab bila kita letak hujung lidah belakang gigi bawah, automatik gigi dengan gigi dia akan rapat. Atas dan bawah dia akan rapat. Okey. Sama juga min min safarina, jangan min safarina, sa tak keluar bunyi desiran tu tak ada. Safarina. Okey. Hadza nasaba. Okey, jaga pada huruf safir. Okey. Dan ingat juga kaedah macam mana kita nak dengungkan huruf. Contoh macam nun dengan sin dekat sini. Okey, kita sebut nun tapi lidah kita pada makhraj sin. Min sa. Okey, jangan tekan pada nun. Kalau tekan min safarina, dia tak jadi hukum yang kita nak. Okey, so sebut nun tu tetapi mulut kita pada makhraj huruf selepas dia. Min safarina. Aywa. Hadza nasaba. Masya-Allah. Okey, kita sambung lagi Datuk. Masya-Allah. Qul ara'aita idh awayna ila as-suhrah. Aywa. Fa inni nasitul huda wa ma ansani illa ash-shaytan an adhkura. Aywa. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Aywa, jangan break lori Jangan ajaba, dia akan jadi panjang. Ajaba. Okey. Baik. Qala ara'aita idh, jaga idh awaina. Idh ni benda paling orang suka sangat nak lantun dengan dia. Okey, kesian kat dia. Idh, jangan lantunkan dia.
idh awayna ila sakhrati. Ini senang sebab tebal dengan tebal. Okey. Dia tak susah sangat. Sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu. Jaga hu wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Okey. Dan nanti kita cerita tentang ansanihu sebab biasanya ansanihi. Okey, kalau sebelum dia baris bawah, ha tu pun akan baris bawah. Tapi dekat sini ansanihu. Okey, illa syaitanu an adhkurah, jaga zat. Wattakhadha, sama juga tebal nipis tebal nipis. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Okey, masya-Allah. Sambung. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Baik, kita cuba sekali. Fartadda. Kita ambil sekali lagi. Mana dia? Ayuh. Saya sebut. Fartadda ala athar. Ayuh, sampai habis. Fartadda ala atharihima qasasa. Okey, hati-hati sikit kat belakang tu dah. Jangan kita cuba perkataan dekat hujung tu, kita jangan qasasa, dia akan jadi panjang. Qasasa, dia qaf tu akan jadi panjang, sad tu akan jadi panjang. So kita lajukan dia kat situ. Qasasa. Okey. Ataupun mana-mana aje. Ajaba, nasaba. Sebab kalau kita breakkan ni perlahan, nasaba, dia akan jadi panjang. Nun jadi panjang, sad jadi panjang. Saraba, sin jadi panjang, ra jadi panjang. So kita dekat perkataan yang last tu qasasa, ajaba. Okey, boleh insya-Allah. Okey, qala dhalika ma kunna nabgh. Okey, nabgh. Okey, so selesaikan qalqalah dulu, kemudian baru masuk pada ghain yang mati. Okey, nabgh. Okey, so macam mana kita nak buat pada huruf-huruf yang macam ni? Banyak dalam Al-Quran di mana kita nak berhenti, nak waqaf tapi jumpa dua huruf mati. Okey, jumpa dua huruf mati. So kita jaga huruf yang pertama, huruf yang terakhir letak dia pada makhraj dia. Okey, letak dia pada makhraj dia. Nabgh. Okey. Apa yang keluar itulah dia. Kalau tak keluar bunyi itu tak kena makhraj tu. Okey, bagi letak dia pada makhraj dia. Nabgh. Okey, nabgh. Okey, letak je. Tapi selesaikan yang first tu, yang sebelum tu kena selesaikan sebab itu jelas. Nab. Okey, nabgh. Okey, nabgh. Hanya letak pada makhraj. Tapi yang ni susah sikit makhraj dia. Sebab makhraj kerongkong ni makhraj try and error dia panggil. Kita tak boleh nak letak kat mana. Kalau kita tanya makhraj ain dekat mana, susah kan? Tengah-tengah kerongkong. Tapi mana tengah-tengah kerongkong? Okey, ha ke mana tengah-tengah kerongkong? Okay. Ghain dekat permulaan kerongkong ni. Okey, ghain dekat permulaan kerongkong, dan permulaan kerongkong ni adalah tempat keluar masuk angin. Dia mesti ada getaran angin. Nabgh. Okey, insya-Allah. Fartadda, fa nipis. Waalaikumsalam. Fa nipis, ra tebal. Okey, far. Okey, dan jangan tebalkan fa dengan far tak nak. Fartadda ala atharihima qasasa. Ayuh, masya-Allah, kita sambung nanti masya-Allah. Fawajada 'abdan panjang sikit dal tu. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kita ambil belakang tu sikit tu. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ayuh, masya-Allah. Okey, fawajada ada dua, fawajada 'abdan. Okey, ingat mad dua harakat kita kena bagi tumpuan. Sebab kalau yang panjang dua harakat kita tak bagi dia dua harakat,
Yang tak panjang kita panjangkan 2 harakat, dia akan ubah makna Al-Quran. Okey, mad 2 harakat akan ubah makna Al-Quran. Yang 4 dengan 6 dia tak akan ubah makna Al-Quran, insya-Allah. Okey, abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Ingat indina, macam mana kita nak dengungkan dia. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Aywa, nun dengan lam sama makhraj, maka tidak ada dengung. Aywa. Baik, kita sama. Masya-Allah. Habis kan? Oh, habis kan? Tak ada orang tu, jangan cari, tak ada orang nak baca. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك. Mudah insya-Allah. Hal, cuma jangan lantunkan pada lam. Tabi'uka. Okey, tabi tak nak tabi. Attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Okey, lain semua insya-Allah. Okey, sambung insya-Allah. Habis. Sikit. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Aywa, okey. Jadi jaga tebal nipis. Lan tastati. Lan tastati'a ma'iya sabra. Okey. Ba nipis, sad tebal, ra tebal. Ma'iya sabra. Aywa. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aywa, sambung. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Aywa, qalqalah cantik doktor, cuma ada huruf tebal pada qalqalah. Okey, tuhit. Okey. Okey, وكيف تصبر على ما لم تحط okey. به خبرا. Okey, baik. Kita okey. Wa kaifa, ya ada rakhawah. Wa kaifa tasbiru. Okey. Nipis tebal. Okey. Tasbiru ala ma lam tuhit. Okey, ta kita nak qalqalahkan dia. Macam mana kita nak tahu kita dah qalqalahkan huruf tebal? Dia lantun dia macam mana lantun tu terhasil dengan cantik? Bila dia bunyi, aywa, masya-Allah, pastikan bunyi ta tu seakan-akan dia baris atas. Ta baris atas bunyi dia ta, tuhita. Jangan baris atas kan dia, cuma kita nak ke arah baris atas. Tuhita. Okay, dan kita ada 2 je huruf qalqalah yang tebal, qaf dengan ta. Pastikan bila nak qalqalahkan 2 huruf ni, bunyi dia seolah-olah dia berbaris atas. Okey, qul a'udzu bi rabbil falaq. Nampak? Qa falaq. Okey, ma lam tuhit bihi khubra. Aywa. Baik, masya-Allah. Okey, kita sama. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Kita ambil belakang tu sikit. Wala a'si, kita cuba. ولا أعصي لك أمرا. Sad, ya selepas sad tu dia tak ada baris, kita panjangkan sikit. A'si. ولا أعصي لك أمرا. Sikit, panjang sikit ya. A'si, aywa. Si. ولا أعصي لك أمرا. Aywa, masya-Allah, jazakumullah khairan. Qala satajiduni, ji, jaga huruf jim. Satajiduni insyaallah sabira wala a'si. Okey, huruf ain tebal ke nipis?
Nipis, senyumkan. Hamzah sentiasa nipis. Senyumkan. A'si, a'si. Tak nak ain dia tak tebal. A'si. Ya, wala a'si laka amra. Ayuh, masya-Allah. Okey. Bacaan. Jazakumullah khairan tu. Masya-Allah, bacaan yang baik tu, masya-Allah. Okey. Baik, wa idh qala Musa li fatah. Jazakumullah khairan. Ahyakum Allah. Okey. Wa idh qala Musa li fatah. Dan wa idh adalah zarfun lima madha min az-zaman. Wa idh qala Musa li fatah. Dan ingatlah wadhkur wa idh, satu peristiwa yang pernah berlaku once upon a time. Qala Musa li fatah. Nabi Musa berkata kepada fatanya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti sehingga sampai ke tempat pertemuan dua laut. Okey, lalu bagaimana cerita ni boleh datang dalam surah Al-Kahfi? Okay, Nabi SAW datang dalam surah Al-Kahfi tu, Allah Ta'ala bawa datang. Cuma kisah ni bermula apabila Nabi SAW menyebutkan ketika mana Nabi Musa berkhutbah. Okay, dan ini antara tanggungjawab seorang pemimpin. Ibu ke, ayah ke, bos ke apa, antara tanggungjawab dia adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama ni keseluruhannya adalah nasihat, menasihati antara satu sama lain. Okay, lalu antara yang dipertanggungjawabkan untuk memberi nasihat adalah para nabi dan rasul. Okay, dan mereka ni memberi nasihat sama ada secara tidak rasmi bila berbincang, duduk, ataupun secara rasmi apabila naik di atas mimbar-mimbar khutbah. Okay, sebab tu para pemimpin kena bagi nasihat walaupun sekali seminggu. Sebab tu kita ada solat Jumaat, okay, di mana para imam, para pemimpin akan naik di atas mimbar. Asalnya adalah para pemimpin, okay, tapi sekarang dipaskan tanggungjawab kepada para imam. Dan imam yang nak naik atas mimbar, dia kena bertindak sebagai pemimpin lah. Okay, bila mana dia dilantik menjadi imam, dia bukan sekadar untuk hadir solat fardu, tengok jemaah susun rapat saf ke tak rapat saf, ataupun habis solat fardu selesai. Tapi orang yang naik memberi khutbah di atas mimbar ni, tanggungjawab dia adalah sebagai pemimpin yang memberi nasihat kepada rakyat di bawahnya. Maka Nabi Musa AS bangun pada satu hari khatiban, memberi khutbah, memberi nasihat kepada Bani Israel. Setelah habis Nabi Musa bagi nasihat ni, maka berkatalah seorang lelaki kepada Nabi Musa. Mungkin kerana seronoknya, hebatnya tengok Nabi Musa AS, Nabi bagi top. Okay. Kalau bukan Nabi pun kita dah seronok kan. Bayangkan kalau Nabi yang bagi top. Okay, lagilah hebat. Walaupun Nabi Musa ni tidak diberi tafawuh, Nabi Musa ni tidak ada fasahah, tidak ada kelancaran dalam berkata-kata. Okay, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi para nabi ni kemampuan dia adalah dia boleh tabligh, menyampaikan. Orang boleh faham dan orang boleh dengar dengan jelas apa yang nak disampaikan. Lalu setelah habis Nabi Musa berkhutbah pada satu ketika, maka seorang lelaki bertanya kepada Nabi Musa, adakah ala wajhil ard man a'lamu minka? Adakah ada di atas muka bumi ni siapa yang lebih berilmu daripada kamu? Okay. Maka jawab Nabi Musa alaihissalam, tidak ada. Okay, Nabi Musa lah orang yang paling berilmu. Sebab apa? Dan jawapan Nabi Musa ni bukan takabur. Bila kita dengar kata, oh Nabi sombong, belagak pula kata dia lah paling berilmu. Tidak, sebab para Nabi ni mereka tahu. Sebab kalau mereka kata ada orang yang lebih berilmu, maksudnya apa? Baik, pergi belajar dengan dia orang. Kenapa tak belajar dengan dia orang? Belajar dengan kita. Tapi Nabi adalah manusia yang paling berilmu, paling bertakwa, setiap Nabi dan Rasul. So Nabi Musa AS, bila orang tanya seperti itu, maka jawapan dia adalah tak adalah orang yang lebih berilmu daripada dia. Siapa yang dapat kitab Taurat macam dia? Tak ada. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap direct dengan dia? Tak ada. Hanya ada Nabi Musa AS sahaja. Kalau ada, nescaya orang tu dah jadi Nabi dah. Okay, tapi kerana tak ada, maka jawab Nabi Musa AS, tidak ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa AS. Lalu kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, dan ini ada orang dia tengok benda ni, dia kata ini teguran Allah Taala kepada Nabi Musa AS. Kita boleh pandang ia sebagai satu teguran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada Nabi Musa, ini sekadar pemberitahuan kepada Nabi Musa bahawa wahai Musa, di suatu tempat yang dipanggil sebagai Majma'ul Bahrain.
tempat pertemuan dua laut. Okey, di sana ada seorang yang lebih berilmu daripada kamu. Man huwa a'lamu minka. Ada orang yang lebih berilmu daripada kamu, wahai Musa. Okey, lalu Nabi Musa nak pergi cari tempat pertemuan dua laut ni. Tapi tempat pertemuan dua laut ni besar. Okey, kalau kita tengok Nabi Musa AS berada dekat kawasan tempat Nabi Musa duduk adalah Sinai, lembah Sinai. Macam mana ada orang pandai lukis peta? Sini ada Mesir, Afrika. Lepas tu sini ada Saudi. Tengah-tengah ni ada ni Sinai. Dipanggil Semenanjung Sinai. Ini tetap tak boleh lukis. Tak pandai nak lukis. Tapi macam ni lah dia punya rupa bentuk. Sini Afrika, ni Mesir kan. Sini Mesir, sini bersambung sebenarnya ni, bersambung. Okay, ni Mesir. Bawah ni Sudan kan. Dah lama tak ingat lah geografi betul ke tak. Sini Saudi. Atas dia Jordan. Okay. Ini dipanggil Gulf of Suez. Suez Canal. Canal terusan kan. Di Gulf dia punya teluk. Sini pula dipanggil Teluk Aqabah. Okay. So Nabi Musa AS duduk kat Semenanjung Sinai. Dia nampak ke? Belakang tak nampak kot. Tak nampak. Okey. Nabi Musa AS duduk kat Semenanjung Sinai. Okey. So tempat yang berkemungkinan besar yang jadi tempat pertemuan dua laut adalah dekat sini. Tempat pertemuan antara Teluk Suez dengan Teluk Aqabah, ataupun dekat atas ni. Atas ni ada Sungai Nil. Okay. Sungai Nil ada dua cabang. Power kan? Kita belajar geografi hari ni. Baik. Kita sambung sini. Baik. Tapi macam mana nak buka? Tunjuk kat kamera. Tunjuk kat kamera. Boleh tunjuk kat kamera dulu. Tapi nak bagi buka. Macam mana nak buka? Ada HDMI. Dia ada HDMI tapi nak buka skrin macam mana? Bagi technician. Boleh lah, sebab nak tengok kat mana Majma' Al-Bahrain kan. Kot orang nak pergi melancong dah memang semua suka melancong kan. Boleh pergi tengok. Tak apa, sambil-sambil tu kita okey. Tak apa, kita tunggu dia buka, nanti dia datang buka. Terima kasih. Ustaz, bukan antara Laut Merah dengan Mediterranean, bukan situ Ustaz. Dekat mana pertemuan Laut Merah dengan Mediterranean? Dekat di sekitar terusannya sekarang, bukan situ istilah laut di sini. Adakah Laut Merah dengan Laut Mediterranean? Laut ni dia ada dua maksud. Satu, sama ada pertemuan laut dengan laut ataupun pertemuan sungai dengan laut. Teluk dengan teluk pun boleh. Teluk dengan teluk adalah laut dengan laut. Okey. So dia ada satu lagi pandangan adalah sungai dengan laut. Nanti kita akan tengok perbezaan antara dua. Okey, tapi sebelum tu ceritanya adalah okey, apa kena buang. Hello. Okey. Tak boleh conteng Okey. Tengok dekat Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ada bahagian selatan, ada bahagian utara. Okey, bahagian selatan kat bawah ni. Ni bahagian selatan. Okey, dan ini bahagian utara. Okey, sini bahagian utara. Okey, bahagian utara Semenanjung Sinai adalah tempat dua sungai. Sungai Nil dipecah kepada dua. Satu yang pergi ke Alexandria, Iskandaria. Nama dia Allahu Akbar, tak ingat dah. Dia ada dua pecahan Sungai Nil. Okey, tapi yang ni tak logik Nabi Musa sampai ke sini. Sebab bila sampai kat sini dia akan balik ke tempat asal dia, ke Mesir. Okey, tempat yang paling logik Nabi Musa pergi adalah sama ada dekat bawah ni. Okey, dekat Sharm el-Sheikh ni, ataupun dekat atas ni. Dekat kawasan selepas daripada Mansurah. Okey, selepas daripada Mansurah dia ada satu kawasan tempat pertemuan antara Sungai Nil dan Al-Bahrul Mutawassit, Mediterranean Sea. Dekat sini. So Majma' Al-Bahrain dua pandangan ni. Sama ada Nabi Musa ke atas, ke utara, ataupun Nabi Musa ke selatan, dekat bawah. Okay, tapi yang lebih ramai adalah Nabi Musa pergi ke bawah, ke selatan. Okay, tempat pertemuan antara dua Gulf ni. Okay, Majma' Al-Bahrain. Sebab Bahrain dekat sini adalah dua laut. Okay, dia berbeza dengan ayat dalam surah
surah Ar-Rahman. Okay, dalam Ar-Rahman kebanyakan mufassir kata ia adalah tempat pertemuan antara sungai dan laut. Walaupun ada yang mengatakan ia adalah tempat pertemuan Mediterranean dengan Laut Merah. Dalam surah Ar-Rahman, ayat dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dalam ayat tu maka ada dua pandangan. Satu, laut dengan laut yang berada bersebelahan, Laut Merah dengan Mediterranean. Laut Merah kalau dia putih biru, Laut Merah biru, Laut Merah hijau, Laut Mediterranean biru. Okay, lalu nampak duduk sebelah-sebelah, nampak beza antara dua laut ni. Okay, so tu satu. Dan satu lagi pandangan adalah apabila marajal bahrain ni mana-mana sungai yang bertemu dengan laut. Okay, sungai air dia azb, air dia tawar, tapi laut air dia masin. Macam mana boleh bertemu tapi tak bercampur dia punya ni. Okay, so itu pandangan. Adapun dekat sini maka kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Bahrain dan ia menunjukkan tempat yang spesifik. Okay, maka yang lebih logik dekat sini adalah pertemuan dua laut, iaitu Aqabah dengan Suez. Okay, tempat pertemuan. Dan itu lebih tepat sebab Nabi Musa duduk kat tengah-tengah semenanjung Sinai yang menghala ke arah Palestin. Okay, boleh. Okay, balik kepada cerita kita. Sambil tengok ni, bolehlah nanti tanam cerita-cerita. Nak pergi ke, tunggu bulan 8, Saudi Airlines dia bagi tiket 50% off. Pergilah ke Mesir, ke mana-mana. Okay. Okay, baik. Okay. So Nabi Musa alaihissalam, bila mana Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dekat Majma'al Bahrain ni ada seorang lelaki yang man huwa a'lamu minka, yang lebih berilmu daripada kamu wahai Musa. Lalu Nabi Musa nak pergi Majma'al Bahrain, cuma Majma'al Bahrain ni besar, kawasannya besar. Okay, lalu macam mana Nabi Musa nak tahu dia dah sampai pada tempat dia? Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintahkan agar Nabi Musa bawa seekor ikan yang dah mati. Yang bukan sekadar dah mati tetapi mamluh. Mamluh ni dah disapu dengan garam. Ikan dia bukan masin. Masin ni dia tak campur. Tak ikan tapi dia mamluh, dah dicampur dengan garam. Dan kemungkinan garam ni untuk bagi dia nak bagi dia awet, tak nak bagi dia busuk. Okay. Dan Allah Ta'ala bagi tahu bahawa apabila ikan ni balik semula roh kepadanya, maka dekat situlah tempat kamu akan bertemu dengan orang yang lebih berilmu daripada kamu. So ikan yang Nabi Musa bawa bukan untuk makan. Ikan yang Nabi Musa bawa adalah ikan yang mana Allah Ta'ala nak bagi tahu kamu akan jumpa dengan orang yang kamu nak cari ni apabila ikan tu hidup semula. Bila ikan tu hidup semula. Nanti kita tengok cerita dia. Okey. Wa idh qala, sebelum ni ingat ikan tu untuk makan. Saya pun awal-awal dengar cerita ni memang kata ikan ni memang untuk makan ni, untuk makan. Okey. Terima kasih. Okey. So bila mana Allah Taala beritahu, lalu Nabi Musa alaihissalam bila dia tahu tentang benda ni, maka segera dia persiapkan diri dia. Dia siapkan diri dia dan dia ditemani oleh fatahu. Okay. Tapi nak tunjuk bahawa Nabi Musa ni Nabi yang dapat wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok, bila dia dengar je ada orang yang lebih berilmu daripada dia, apa dia buat? Dia tinggalkan kaum dia, pergi menuntut ilmu. Bahkan Allah Ta'ala tak kritik dia. Sebab apa? Sebab satu-satunya benda yang Allah Ta'ala suruh cari banyak-banyak dekat dunia ni, apa dia? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mintalah doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tambahkan ilmu bagi kamu. Rabbi zidni ilma. So dapat peluang untuk tambah ilmu, pergi cari. Okay, so tak kira lah ilmu tu datang 5 minit ke 10 minit ke sejam ke, ada je peluang menuntut ilmu, maka cari. Nabi Musa alaihissalam, kesungguhan Nabi Musa menuntut ilmu sampai dia persiapkan diri dia dan ditemani oleh seorang fata. Fata ni adalah seorang pemuda, orang yang pada usia al-murahiqah, maknanya seorang yang ada tenaga, ada ni. Dan dikatakan nama lelaki ini adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni adalah cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nama dia Yusha' bin Nun bin Afraim bin Yusuf. Cucu ke cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, Yusha' bin Nun. Okey, lalu
bergeraklah. Bila Nabi Musa ambil seorang, sebab kalau perjalanan tu dekat, macam Nabi Musa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dekat Sinai, kawasan yang dekat dengan Bani Israel, maka Nabi Musa pergi bersendirian, sebab tak jauh. Tapi bila mana Nabi Musa cari orang untuk teman baginda pergi bermusafir ni, maksudnya perjalanan ni akan ambil masa, ataupun perjalanan ni akan menempuh jarak yang jauh. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perjalanan ni. Wa idh qala Musa li fatah, lalu Nabi Musa berkata kepada pemuda dia yang menemani dia, okey, li fatahu la abrah. Okey, dalam bahasa Arab bila kita panggil fata fulan, pemuda kemudian dinisbahkan kepada seorang lelaki, maksudnya sama ada orang tu hamba dia ataupun bekerja dengan dia. Okey. Fatahu fata Musa, maksudnya orang yang berkhidmat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. La abrah. La abrah adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab. Kalau kita nak bagi translation, tak jumpa translation dia. Tapi orang Arab bila dia kata ma bariha ataupun la abrah, maksudnya akan sentiasa. La abrahu, akan sentiasa. Maksudnya Nabi Musa dekat sini bagi tahu dia tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, sehinggalah dia sampai ke majma'al bahrain, dia sampai kepada tempat pertemuan dua laut yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada dia. Kenapa cari dua laut? Macam mana dapat dua laut? Kerana Allah Taala telah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahawa orang yang baginda cari ada dekat Majma'al Bahrain. Okey. Sama ada Nabi Musa sampai dekat pertemuan dua laut, au amdi huquba, ataupun Nabi Musa akan amdi maksudnya aku akan terus berjalan. Okey, madha yamdi maksudnya lalu. Lalu ni maksudnya jalan lah. Huquba ni apa dia? Huquba ni adalah penjodoh bilangan. Huquba, kalau kita nak cerita tentang zaman ataupun generasi ataupun tahun, maka kita gunakan perkataan huqbah. Okey, huqbatun minaz zaman. Maksudnya satu tempoh masa. Berapa lama? Tak tahu. Okey, ada orang yang kata setahun, ada yang kata macam Abdullah bin Amr bin As, dia kata 9 bulan. Ada yang kata 7 bulan, Mujahid kata 7 bulan. Okay, so ada banyak pandangan orang yang cerita tentang huqbah. Tapi huqbah ni adalah penjodoh bilangan. Huqbatun minaz zaman, satu tempoh masa. Macam kita kata a flock of bird, ada berapa ekor dalam tu? A parliament of, kita tak tahu ada berapa ramai dalam tu kan. Okay, au amdiya huqbah. Okay, ataupun berlalu satu tempoh masa yang lama. Nabi Musa kata Nabi Musa akan tetap juga cari sampai jumpa. Ini kesungguhan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini huquba au amdiya huquba, sebab nak bagi tahu bahawa perjalanan menuntut ilmu ni tak ada benda yang nama dia pendek ataupun sekejap. Menuntut ilmu mesti memerlukan kita masa. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata apa? Antara benda yang kena ada bila orang nak menuntut ilmu apa dia? Watulus zaman. Kena bagi masa untuk menuntut ilmu. Yang kita ada sekarang ni adalah kunci. Yang pergi sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun, universiti 4 tahun, itu adalah kunci nak bina asas, bina foundation. Tapi ilmu tu dapat dekat mana? Ilmu tu dapat dekat dalam kehidupan kita, dan dia tidak akan berhenti. Allah Subhanahu Wa Taala pun bagi wahyu kepada Nabi SAW bukan sekali je pada umur 40 tahun, sampai umur 63 tahun, 19 hari sebelum Nabi SAW wafat pun Allah Taala tetap memberikan ilmu kepada Nabi SAW. Okay, maka Nabi Musa berkata kepada pemuda dia, la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Okay, sama ada sampai kat tempat tu ataupun kita akan terus jalan walaupun lalu bergenerasi-generasi sekalipun. Okay. Falamma balagha majma'a bainihima. Okay, lalu berjalanlah Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun ni. Falamma balagha, sampai dua orang tu sampai dekat majma'a bainihima, sampai dekat tempat pertemuan dua laut. Tapi diorang ni bukan pakar geografi, maka macam mana nak tahu dah sampai dekat pertemuan dua laut? Okay. Lalu bila sampai dekat situ, maksudnya dekat kawasan Majma'a Bainihima, nasiyahu tahuma, mereka lupa pada
ikan mereka. Okay. Sebab Allah Ta'ala kata indikator dia punya petunjuk dia ialah apabila ikan ni hidup semula, maksudnya kamu dah sampai pada tempat dia. Okay. Tapi nasiyahu tahuma, dah sampai dah, tapi lupa nak tengok ikan tu. Ikan ni hidup ke tak hidup ke, dia lupa. Lalu ikan tu buat apa? Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nanti kita tahu kenapa nasiya. Macam mana mereka lupa. Sedangkan mereka sedang berjalan. Tapi Allah Ta'ala cerita bahawa mereka pada ketika itu sedang berhenti di satu batu besar. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan tu pun, bila mana mereka lupa pada ikan tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan untuk fattakhadha, mencari jalan. Maknanya Allah Ta'ala telah kembalikan semula roh kepada ikan tersebut, walaupun dah mati, tetapi masih boleh fattakhadha sabila, cari jalan untuk masuk dalam laut, fil bahri saraba. Apa maksud saraba? Saraba maksud dia nafaqah, maksudnya dengan cara buat terowong. Dia buat terowong. Dan terowong yang dia buat bukan terowong atas tanah, tapi terowong atas air. So sebab tu nanti kita dengar Yusha' bin Nun dia akan kata ajaba, sangat hebat dan ganjil cara dia. Sebab ikan yang Nabi Musa ikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kehidupan pada dia, dia masuk dalam air, dia masuk dalam laut dan meninggalkan nafaqah, meninggalkan tempat yang dia lalu jadi terowong. Tempat yang dia lalu menjadi terowong. Sebab tu ada orang masih mencari gali sampai hari ni. Macam mana dia? Sebab ada pandangan yang kata bahawa terowong tu, ikan tu bila dia lalu, maka air yang asalnya air laut tu dia jadi batu. Maka ada orang nak cari tempat mana ikan tu ikan tu masuk. Tapi tak tahulah. Kalau ada, maka nescaya pada zaman Nabi SAW pun orang dah cari dah, tapi tak jumpa kan. So maksudnya ia hanya ada untuk bagi tahu Nabi Musa AS bahawa ini tempat ikan tu masuk. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Saraba dalam cara dia terowong, buat terowong. Falamma jawaza. Falamma jawaza, apabila Nabi Musa AS. Sebelum tu nasiyahu tahuma. Nasiyahu tahuma, nasiya maksudnya dua orang lupa. So yang lupa ikan tu siapa? Nabi Musa AS pas ikan tu kepada Yusha' bin Nun, suruh dia jaga. Tetapi bila mana cerita tentang lupa ikan ni, maka Allah Ta'ala kata dua-dua lupa. Dua-dua lupa. Sedangkan yang lupa nak bagi tahu pada Nabi Musa adalah Yusha' bin Nun. Kerana apa? Kerana apabila dua orang buat benda yang sama, maka dia akan dinilai. Walaupun seorang setuju, seorang tak setuju, maka dia akan dihukum dengan kategori yang sama. Maksudnya walaupun dua orang ni, Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun, dan seorang sahaja dipertanggungjawabkan untuk tengok ikan tu, untuk bagi tahu ikan tu hidup atau tidak, tapi oleh kerana dia lupa, maka yang ikut dengan dia pun sekali dikategorikan sebagai lupa juga. Mana sama bertanggungjawab lah dua-dua. Sama-sama kena bertanggungjawab. Sebab tu Nabi SAW larang kita daripada menyerupai sesuatu kaum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun kita tak sama macam dia orang, kita beriman pada Allah Ta'ala, tapi kalau ada orang janggut panjang, dia suka ikat pakai getah janggut dia. So ini menyerupai orang Majusi. Walaupun kita kata dia bukan Majusi, tapi dah menyerupai. Orang tengok pun kata lebih kurang. Sama juga macam rambut panjang kan. Rambut panjang laki sampai ke bawah. So orang tengok pun kata macam ni laki ke perempuan. So dikategorikan macam perempuan. Sebab apa? Penampilan dia dah macam perempuan. Sebab tu kita berhati-hati daripada bertasyabbuh, menyerupai orang yang tertentu, supaya kita tidak dikategorikan sekali dengan mereka. Fattakhadha sabilahu fil bahri sarab. Falamma jawaza, lalu apabila mereka dah melepasi kawasan majma'al bahrain, qala li fatahu atina ghada'ana. Lalu Nabi Musa merasa nasaba, dia rasa penat. Lalu dia pun kata pada fatah dia, pada Yusha' bin Nun, atina ghada'ana.
Okay. Dan ini antara sunnah Nabi SAW dan para Nabi, di mana kalau bermusafir, jangan bermusafir sendirian. Zaman Nabi Musa AS, ia 2 orang. Tapi sunnah Nabi SAW bila nak bermusafir, maka 3 orang. Okay, 3 orang baru kita boleh bermusafir. Lalu Nabi Musa AS, melainkan kalau pergi suami isteri, tak payahlah ambil yang ketiga. Third wheel. Jangan, tak cinta segi-segi tu tak adalah. Melainkan kalau dia poligami, boleh lah kot, insyaAllah. Okay, stop situ ni. Okay. Atina ghada'ana. Maka Nabi Musa pun kata kepada pemuda yang pergi dengan dia, berikan kepada kami ghada'ana. Ghada' adalah makan siang ataupun lunch. Okay, makan tengah hari kami. Tengah hari adalah makan siang. Ghada' daripada perkataan al-ghudu. Ghudu maksud dia siang. Okay, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Yang Nabi Musa AS dah rasa penat, lalu nak menghilangkan penat dengan makan. Okay. Lalu ini pun satu isyarat juga nak sebut, tapi segan sebab kita kaki makan. Okay. Lalu bila nak makan, maka makanlah bila ada keperluan. Itu sunnahnya. Okay. Sunnah bila tidur, bila ada keperluan. Makan bila ada keperluan, maka selesaikan keperluan yang diperlukan oleh badan. Itu hak badan yang kita kena tunaikan. Okay, bila dia dah bagi tahu kita lapar, maka makanlah. Bila bagi tahu kita penat, maka tidur dan rehatlah. Okay. Dan kalau dia tak bagi tahu, jangan buat. Itu zalim pada dia. Okay, dia tak penat, dia tak minta untuk kita tidur, tiba-tiba kita tidur. Tu kesian. Bila penat, maksudnya kat kuliah pun, kalau dah tersenggur-senggur tu, tidurlah, tidur. Kalau nak solat pun ada sebahagian kata tidur dulu, jangan solat. Ini kan pula kuliah kan. Lagilah. Okey. So bagilah hak badan dia. Ataupun memang kita tahu setiap kali kuliah mengantuk. Yang tu masalah dia bukan sebab mengantuk lah. Okay, masalah dia sebab adalah masalah-masalah lain. Maka tukar tempat duduk. Okay, tempat duduk. Sebab kat situ banyak gangguan syaitan, maka tukar tempat duduk yang lain, InsyaAllah, dengan harapan agar syaitan tak ganggu kita. Tapi kalau orang tu iman dia tinggi, syaitan akan ganggu juga. Okay. Laqad laqina, kami telah bertemu, min safarina, daripada permusafiran kami, hadha nasaba. Nasaba maksudnya kepenatan. Okay. Lalu kemudian bila Nabi Musa bertanya tentang ghada, okay, lalu Yusha bin Nun pun tengoklah dalam mereka bawa satu alat yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda sebagai miktal ataupun maktal. Nama alat tu miktal atau maktal adalah raga yang buat daripada kelapa punya daun tu dipanggil apa? Bukan pelepah. Pelepah macam mana nak buat raga? Daun dia tu kan ada yang buat ketupat dia pakai apa? Anyaman kan, tapi buat pakai daun kan. Ni pakai daun. Pakai daun pokok kurma. Arab dia tak ada kelapa. Okay, so pakai daun-daun daripada pokok kurma. Lalu mereka buat macam raga. Okay, dekat dalam raga ni lah disimpan maktal, inilah disimpan ikan dan barang-barang makanan mereka. Okay. Lalu bila Yusha bin Nun dia tengok pada bekas dia tu, tengok lalu dia tengok ikan tu hilang. Okay. Lalu dia pun rasa bersalah lah, ikan hilang, sedangkan Nabi Musa AS suruh dia suruh dia jaga ikan tu je dengan makanan. Okay. Lalu bila ikan tu hilang, maka Yusha bin Nun bagi tahu kepada Nabi Musa AS. Okay, dan ini bila kita nak cari orang untuk teman kita dalam perjalanan, kita nak teman kita untuk makan apa semua, maka carilah orang yang boleh jujur dengan kita. Okay, carilah orang yang kita percaya dengan dia. Okay. So Nabi Musa AS dia percaya pada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ni takkan bohong dia, takkan buat benda tak elok pada dia. Okay, dan kejujuran dia, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran. Kita kalau kita hilangkan benda, dan yang suruh kita jaga tu pula siapa? Nabi. Lepas tu kita hilangkan benda, apa kita buat? Macam-macam pusing kita punya hilah. Macam mana nak bagi jawapan yang tak menyebabkan orang marah pada kita. Tapi tengok kejujuran.
Lalu Yusha bin Nun kata kepada Nabi Musa, "Idh awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut." Okey. Lalu Yusha bin Nun kata, "Wahai Musa, ketika mana kita awaina kita bersandar, kita berehat seketika dekat Sakhra." Okey, bermakna mereka bila lalu dekat kawasan Majma' al-Bahrain ni, mereka dah duduk dekat situ. Okey, mereka dah duduk dekat situ dan bersandar berehat dekat satu batu yang besar. Okey, ila sakhrati fa inni nasitul hut. Lalu dekat situ aku lupa nak tengok ikan ni, al-hut. Okey, dan ikan ni al-hut ni dia bukan ikan kecil. Al-hut ni ikan yang saiz dia besar. Hut. Okey, hatta perkataan hut sekarang ni diberikan kepada ikan paus yang besar-besar. Okey, so itu pada ikan. Yang kecil-kecil ni dia panggil samak ya, samakun ikan kan. Tapi hut ni ikan yang saiz dia besar daripada biasa. Okey. Dan sepatutnya tak lupalah, ikan tu besar, berat pun nak bawa. Okey, tapi dia lupa, fa inni nasitul hut. Okey. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Okey, dalam ayat ni kita boleh baca wa ma ansanihi atau wa ma ansanihu. Okey, mana-mana ha dhamir yang sebelum dia ada ya. Okey, yang sebelum dia ada ya, alaihu, alaihi, ansanihu, ansanihi. Okey, maka boleh baca dua, ansanihi boleh, ansanihu pun boleh. Okey. Wa ma ansanihu illa syaitan. Dan untuk dia menyelamatkan diri daripada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa nak marah dia. Okey, maka dia sebutlah tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan. Okay. So memang syaitan ni antara kerja dia adalah dia bukan sekadar melupakan kita. Kita pun kadang-kadang kita lupa nak solat, kita lupa tengah puasa makan. Okay. Tapi syaitan tak ada sebelum puasa kan. Okay, cuma puasa sunat sekarang lah. Okay. So lalu dinisbahkan kesalahan dia kepada syaitan. Dan inilah yang kita akan buat. Okay. Ini dekat dunia permulaan, sebab dah tak ada orang nak salahkan. Pusing kiri kanan, dia seorang je yang bawa ikan tu. Okay, lalu salahkan pada syaitan. Dan semua manusia akan buat benda sama. Cuma kita tak buat dekat dunia ni. Okay, dekat dunia ni bila ada kesalahan, sebab ada orang kiri kanan, kita pun letak kesalahan pada orang kiri kanan. Tetapi dekat akhirat, bila kita berseorangan depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dah buktikan bagi hujah, bagi adillah, bagi barahin semua bahawa kesalahan tu memang kita buat. Kita akan letak pada siapa kesalahan tu? Kita akan letak pada syaitan, pada godaan syaitan. Allah Ta'ala cerita dalam surah Ibrahim, sampai syaitan kata ma ana bimusrikhikum wala ma ana bimusrikum wala antum bimusrikhi. Allah Ta'ala sebut, syaitan kata aku tak pernah jerit pun kat kamu. Jerit maksudnya tak pernah paksa pun kamu buat. Memanglah dia pujuk, dia cantikkan benda buruk bagi nampak cantik, apa semua dosa maksiat ni nampak macam okey. Tapi syaitan kata aku tak pernah jerit pun kat kamu. Tak pernah suruh pun kamu buat benda ni. Okay. Kenapa nak salahkan aku pula? Okay. So semua orang akan salahkan syaitan pada akhirnya. Tapi syaitan kata aku tak pernah paksa. So masing-masing tanggunglah kesalahan masing-masing. Okay. So Yusha bin Nun kata wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Okay, sepatutnya aku boleh ingat, tapi oleh kerana syaitan datang dan melupakan aku, maka wa ma ansani, yang menyebabkan aku lupa adalah syaitan. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita ketika mana kita nak baca Al-Quranul Karim, untuk elakkan daripada lupa, lalai, maka baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Illa syaitanu an azkura. Bagi khutbah ke ceramah ke, ada ayat-ayat Quran dalam teks ucapan, perlukan kita baca yang, kalau kita baca ayat Quran tu penuh ayat Quran, maka auzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi kalau iktibasat, maksudnya sikit-sikit, maka tak payah. Cuma ada sebahagian orang dia ta'adduban beradab dengan Al-Quran, maka dia bacalah auzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun dia baca ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab bila auzubillahi minasyaitanir rajim, kita disunatkan ataupun sebahagian kata wajib bila nak baca Al-Quran. Okay, bukan baca khutbah, bila nak baca Al-Quran. Kadang kita baca buku jumpa ayat Al-Quran.
Kita baca khutbah, jumpa ayat Al-Quran. Tapi ayat-ayat Al-Quran ni bukan kita baca Quran. Kita baca buku, cuma ada potongan-potongan ayat yang diletakkan dekat situ. Okay, sebab tu sebahagian ahli ilmu dia kata tak payah baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Okay, tapi sebahagian kata nak baca ayat Quran juga ni, maka bacalah a'udzubillah minasyaitanirrajim. Okay. Lalu kemudian Yusha' bin Nun dia kata apa? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Lalu ikan tu pun mencari jalan balik dia fil bahri, ke dalam laut, ajaba, dengan cara yang sangat-sangat ajaib. Okay, sebab Yusha' bin Nun dia tak tahu bahawa ikan tu akan hidup semula. Okay, lalu bila dia tahu ikan tu masuk pula dalam laut dalam keadaan dia buat terowong. Okay, dan mereka jumpa terowong ni bila mana Allah Ta'ala sebut lepas ni qasasa. So mereka cari dekat mana ikan tu masuk. Okay, macam mana mereka tahu kat mana ikan tu masuk? Bila mana jumpa terowong tadi. Okay. Dan terowong tu datang dengan riwayat, bukan saya reka. Kan kata ustaz ni reka kat mana datang terowong tu. Okay, terowong ni datang daripada riwayat-riwayat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka ni tentunya ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Okay, lalu Nabi Musa alaihi salam bila dia dengar je pasal benda ni, maka sepatutnya dia marah. Tapi dia tak jadi marah. Pasal apa? Sebab dia dah penat. Dan tiba-tiba Yusha' bin Nun bagi tahu ikan tu dah hilang. Dan ini satu berita gembira bagi dia. So dan ini apa kita kata, para nabi ni mereka datang bila kita bagi masalah pada mereka, bagi soalan pada mereka, mereka tak fikir tentang siapa buat salah, tapi mereka fikir penyelesaian. Mereka fikir apa hasil dia. Macam Nabi Musa AS, Yusha' bin Nun lupa. Okay, kalau kita buat apa dulu? Yusha' bin Nun kena dulu lah. Okay. Tapi Nabi Musa kata matlamat dah sampai dah. Malah dia dapat apa? Tak dapat apa-apa. Bahkan mungkin keluar perkataan-perkataan tak elok, jadi tambah pula dosa. Okay, so matlamat dah tercapai. Yusha' bin Nun walaupun dia lupa, tapi lupa dia tu membawa kepada natijah yang baik. Okay, maka Nabi Musa tak marah. Masa dia turun daripada menajak ke Allah di Gunung Tursina tu, dia marah Nabi Harun. Sebab dia ingat Nabi Harun tak buat apa-apa. Dia jumpa Nabi Harun dan pada waktu tu memang nak cari penyelesaian, dan penyelesaian pada waktu tu penyelesaian yang sangat berat, di mana Allah Ta'ala suruh faqtulu anfusakum, kamu kena bunuh diri kamu. So benda tu berat bagi Nabi Musa AS. Sebab tu dia tanya dulu pada Nabi Harun, dan dia tanya dengan kasar sebab ada kaum dia yang akan kena bunuh, akan mati, kena bunuh diri. Mana soalan akidah. Dia satu persoalan akidah, satu lagi persoalan nyawa. Nak Allah Ta'ala kata nak fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Cara kamu nak bertaubat daripada dosa kamu sembah patung anak lembu ni adalah dengan bunuh diri kamu sendiri. Itu cara nak Allah Ta'ala ampunkan dosa. Okay, sebab benda tu berat, maka Nabi Musa sampai dia bukan tanya baik-baik pada Nabi Harun. Dia pegang akhaza bi ra'si akhihi yajruhu ilai. Ambil kepala tarik. So nak menunjukkan bahawa benda yang Nabi Musa kena buat tu besar. Sebab tu dia tak tanya dan dia tak fikir positif pada Nabi Harun AS. Okay, tapi dekat sini benda yang tak melibatkan benda besar, okay, dan benda tak ada kewajipan pun untuk Nabi Musa pergi cari orang yang lebih berilmu daripada dia, okay, dan tercapai matlamat dengan kesalahan yang tak melibatkan akidah pun. Lupa ikan takkanlah kekufuran sampai tahap kufur. Bila lupa ikan, okay. So Nabi Musa dapat penyelesaian. Sampai saya pernah cerita tentang Nabi SAW. Ramai orang datang mengadu pada Nabi. Hatta isteri-isteri datang mengadu pada Nabi tentang suami mereka. Okay. Kalau ikut logiknya patutnya marah. Kenapa kamu cerita keaiban suami kamu? Tapi Nabi nak cari penyelesaian. Sebab kalau Nabi duk layan isteri ni cerita keaiban, panggil suami pula bagi tahu, wahai suami, isteri kamu duk cerita pasal kamu ni, apa jadi? Masalah tak selesai, keluar masalah baru pula. Okay, so Nabi SAW fikir penyelesaian. Lepas tu bila orang mengadu pada Nabi, wahai Rasulullah, suami aku tak bangun subuh, okay, kejut pun tak nak bangun juga, okay, maka Nabi SAW kata, panggillah dia datang.
Dia panggil suami dia datang, Nabi SAW tanya, kenapa tak bangun subuh? So kalau kamu tak boleh nak bangun subuh, bangun je, solatlah subuh. Okay. So penyelesaian Nabi SAW, jenis dan para Nabi ni, mereka ni bila dengar masalah, tengok kepada penyelesaian. Okay. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi. Lalu Nabi Musa kata, inilah yang kita cari. Okay, kita punya perjalanan kita adalah nabghi yang kami mahu. Okay. Abgha yabghi maksudnya, abgha yabghi maksudnya mahu, nak. Fartadda. Okay, fartadda. Bila kita ambil fartadda daripada perkataan radda, ataupun kalau dalam bahasa Arab sekarang ni, irtadda maksud dia apa? Murtad. Okay, so takkan kita nak pakai irtadda dekat sini. Okay, sebab tu dalam kita nak tengok perkataan-perkataan dalam Al-Quran, kita sebut sebelum ni kan, kena tengok pada 3 benda. Okay, tengok makna dari segi syarak dulu. Okay, kemudian tengok benda dari segi bahasa. Okay, lalu penggunaan semasa. Okay. Bahasa-bahasa perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran mesti kena tengok daripada 3 sudut. Sudut syaraknya, sudut bahasanya, dan sudut penggunaan semasa. Lalu fartadda dekat sini, dari segi syarak dia, irtadda maksud dia apa? Murtad lah. Okay, murtad. Okay. So logik tak kita pakai makna syarak dekat sini? Fartadda. Takkan Nabi Musa dengan Yusha murtad pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia Nabi. Okay, lalu pergi pada makna seterusnya, makna dari segi bahasa. Irtadda. Kenapa orang murtad dipanggil murtad? Sebab dia revert. Dia reverse. Dia undur ke belakang. Okey. Sebab tu penggunaan perkataan revert ni kadang-kadang kita pun tak tahulah macam mana kita nak guna pengistilahan dia. Okey, sebab irtadda, murtad ni maksudnya dia revert lah. Dia berpatah balik ke belakang. Okay, perkataan radda maksudnya pulangkan semula. Irtadda dia pulang semula ke belakang. Okay. Tak apalah perkataan revert, convert tu dia istilah zaman moden. Okay, cuma Allah Ta'ala guna perkataan riddah tu, perkataan murtad ni dari maksud dia adalah dia bergerak ke belakang. Okay. Dan beriman pada Allah Ta'ala ni dia bergerak ke hadapan. Okay. Fartadda, maka Nabi Musa dengan Yusha bin Nun pun patah balik ke belakang. Lalu bila nak patah balik ke belakang, macam mana mereka nak pastikan bahawa laluan mereka adalah laluan yang sama mereka lalu? Okay, lalu Allah Ta'ala kata apa? Fartadda ala atharihima. Mereka mencari kesan, jejak laluan mereka. Cari balik kat mana mereka menampak dulu. Cari satu-satu. Dan ini bukan perbuatan yang senang. Nak pergi ke depan senang, tapi nak cari balik susah. Ala atharihima qasasa. Qasasa maksudnya miqas, tahu miqas? Miqas ni gunting. Bila kita gunting benda dan ikut jejak dia. So macam mana kita gunting? Kita nak cerita macam mana Maksudnya kita akan ikut sebiji-sebiji. Kita tak akan lari walaupun kita tahu kita nak katalah kertas kita nak potong 2. Lepas tu ada line dah tengah-tengah tu. So kalau kertas ni dapat potong 2 ikut cara macam mana sekalipun dia jadi potong 2 juga, betul tak? Tapi kita akan ikut line tu, betul? Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa cari balik jejak dia, qasasa. Macam mana, bukan macam mana kita gunting. Okay, gunting ikut sebiji. So maksudnya perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah perjalanan yang mudah. Kerana nak cari balik tempat dia pergi, tempat dia lalu, tempat dia berehat, dekat mana ikan tu hilang, satu perjalanan yang sukar, sehingga akhirnya mereka bertemu dengan tempat yang mereka cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Athar adalah kesan. Kesan mereka iaitu kesan tapak kaki mereka. Qasasa, sebiji-sebiji cari. Lalu sampai dekat sana, fawajada 'abdan min ibadina. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba, 'abdan min ibadina. Okay, dan hamba ini dinamakan sebagai Khadir. Kerana apa? Kenapa nama dia Khadir? Ada 2 sebab.
Sebab yang pertama, ada yang mengatakan kerana kawasan itu, kawasan tempat pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan lelaki ini, nama dia kawasan tu kawasan yang hijau. Sedangkan semenanjung Sinai ni adalah kawasan padang pasir. Lalu pergi kat utara ke, pergi kat selatan ke, akan jumpa padang pasir juga. Tetapi tempat Nabi Musa bertemu dengan lelaki ini, nama dia kawasan yang hijau. So lelaki ini dinamakan sebagai Khadir kerana kawasan tempat pertemuan itu. Satu lagi pandangan mengatakan bahawa dinamakan sebagai Khadir kerana pakaian dia. Pakaian Khadir adalah pakaian orang-orang dia panggil apa pernah tengok tak orang-orang Kristian zaman dulu yang pakai ada hood, lepas tu ada tali dekat dia punya ni. Itulah pakaian Khadir. Dan ia berwarna hijau. Kerana tu dia digelar sebagai Khadir. Dan Khadir ni ada orang kata nama dia dan ada orang kata gelaran kepada dia. Tapi dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW namakan dia sebagai Khadir, maka kita ambil nama dia Khadir, bukan Khidir, Khadir. Kita duk panggil Khidir, Khadir. KHADIR. Dekat Akademi Mengajar Islam ada seorang pensyarah, Dr. Khadir Ahmad. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Lalu mereka bertemu dengan hamba ini yang Khadir min ibadina, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata apa kelebihan yang Allah Taala bagi pada dia. Allah Taala dah sebut kepada Nabi Musa tadi, dia lebih berilmu daripada kamu. Atainahu rahmatan min 'indina. Kami berikan rahmat daripada kami. So rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas dan datang daripada sudut yang pelbagai. Lalu Allah Ta'ala syarahkan selepas itu. Jawapan bila orang tanya rahmat macam mana Allah Ta'ala bagi pada lelaki ni, wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Maksudnya ilmu yang datang directly daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min ladunna ilma. Dekat sini min ladunna maksudnya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan erti kata lain, directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melalui perantara, tanpa ada guru. Sebab ilmu bila nak sampai melalui buku, melalui kehidupan, melalui guru. Tapi ada ilmu yang macam para nabi, dapat wahyu directly daripada Allah Taala. Sebab tu orang khilaf pada Khadir ni. Khadir ni lelaki beriman ke ataupun dia seorang nabi? Sebab dapat ilmu direct ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada orang dapat ilmu direct daripada Allah Taala melainkan para nabi dan rasul. Maka kerana itu majoriti kata Khadir ini adalah seorang nabi. Bahkan benda-benda yang dia akan buat nanti adalah benda yang tak logik dibuat oleh seorang yang bukan nabi dan rasul. Hanya boleh dibuat oleh orang yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok perkataan ladunna, min ladunna. Daripada perkataan inilah keluarnya ilmu sekarang ni yang nama dia ilmu laduni. Maksudnya bukan setakat tak masuk kelas, tidur je boleh dapat ilmu. Tak masuk kelas tu okeylah, boleh dengar YouTube ke apa kan. Ni duduk je boleh dapat ilmu. Lalu bila ada orang-orang yang mengajar ilmu, terutama berkaitan dengan agama, ataupun perkara-perkara yang gaib, yang susah nak dihadam oleh akal-akal manusia, maka bila kita tanya pada dia, mana dapat ilmu ni? Mana kamu tahu benda ni? Ilmu laduni. Ilmu laduni ni adalah alasan yang sangat kuat bagi orang-orang yang tak melalui proses pembelajaran. Dia tak nak belajar, tapi dia nak orang dengar apa dia punya pandangan, lalu dia kata laduni. Ataupun dia punya sumber dia mimpi. So benda-benda biasalah. So bila kita dengar benda-benda seperti ni, maka reject dulu awal-awal. Reject dulu awal-awal. Sebab ilmu ni mesti dengan bitta'allum. Bitta'allum, mesti kena dengan belajar. Itu kaedah Allah Subhanahu Wa Taala letak, liyabluwakum. Semua benda atas dunia ni adalah bersifat ujian. Walaupun Allah Taala boleh bagi. Sebab tu ada orang yang bijak, IQ dia melampau-lampau bijak, ada orang biasa dia. Sebab semua zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Taala bagi kelebihan kepada sesiapa sahaja Allah Taala kehendaki. Tetapi kaedah asalnya nak dapat ilmu kena
pergi cari ilmu. Nak dapat harta kena pergi cari harta. Tak boleh duduk lepak je dapat. Tetapi ada orang yang dapat, kita tak nafikan. Okey, cuma bila kita bercerita tentang perkara-perkara berkaitan dengan agama, Allah Subhanahu Wa Taala suruh ambil daripada siapa? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka kita tahu bahawa agama kita dia tak boleh datang daripada laduni, dia tak boleh datang daripada mimpi, dia mesti datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang daripada asal ilmu laduni, kemudian dapat daripada mimpi, kemudian jadi mimpi jumpa Nabi. Okey. Itu best lah, mimpi jumpa Nabi. Okey. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada yang jumpa Nabi yaqazah lagi. Tu lagi power. Live depan mata. Okey. So benda yang sangat mustahil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam datang secara yaqazah. Sedangkan nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur pun Allah Ta'ala kata apa pada Nabi SAW? وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Nabi SAW nak bercakap dengan orang dalam kubur pun Allah Ta'ala kata, kamu tak boleh dengar, kamu tak boleh memperdengarkan suara kamu pada orang dalam kubur. Ni lagi kita ni level apa nak bagi orang dalam kubur boleh dengar suara kita. So kalau Nabi pun tak boleh, kita lebih lagi tak boleh dengar orang yang dalam kubur. Dan Allah Ta'ala kata man fil kubur, maksudnya siapa yang jasad dia dalam kubur. Maksudnya Nabi SAW jasad dia dalam kubur. Hatta kalau lah sekalipun Nabi muncul dekat depan kita pun, kita tak dapat nak berbicara dengan Nabi SAW. Okay, sebab Allah Ta'ala kata orang yang jasad dia dalam kubur, man fil kubur, kamu tak boleh nak perdengarkan suara kamu pada dia. Okay, so macam mana orang yang mendakwa boleh berbicara, sembang dengan Nabi SAW? Nabi duduk atas cushion. Ada cerita yang pergi Mekah ke pergi Madinah, dia berbicara, Nabi duduk atas cushion depan dia, dia bersembang dengan Nabi SAW. Okay, Allahu Akbar. Okay, wa 'allamnahu, kita tak nafikan ada ilmu yang datang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, macam mana Allah Ta'ala bagi kepada Khadir. Okay, tetapi al-aslu mesti dengan ta'allum. Okay. Sebab tu zaman selepas zaman sahabat, para sahabat para tabi'in ni, dia nak elakkan daripada orang bercakap tentang agama tetapi tanpa ada sandaran yang kuat. Maka dia guna kaedah sammu lana rijalakum. Kamu dapat ilmu agama ni, ambil daripada siapa? Siapa tok guru kamu? Okay. So kalau ada dinamakan tok guru, baru ambil. Kalau dia tak bagi nama tok guru dia, maka mereka tak ambil ilmu daripada orang-orang tersebut. Okay. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa, maka apabila Nabi Musa dah jumpa dengan orang ni, okay, dan orang ni dia tak pernah jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam, tapi dia kenal Nabi Musa alaihi salam. Okay. Dalam riwayat, nanti kita akan baca satu riwayat lepas ni, dalam ayat selepas ni kita akan baca riwayat hadis-hadis yang dikumpulkan tentang perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Khadir. Okay. Tapi yang ni kita habiskan cerita permulaan ni dulu. Okay. Qala lahu Musa, Nabi Musa bila dapat jumpa dengan Khadir ni, maka betapa happynya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyampaikan hasrat dia, datang nak jumpa Khadir ni kerana ada tujuan tertentu. Hal attabi'uka, okay, boleh ke aku ikut kamu? Okay, kerana belajar ilmu mesti kena dengan masa dengan guru. Okay, dia tak boleh ilmu celup sini celup sana. Ittiba', kena ada ikut guru. Sebab tu kita tengok para ulama terdahulu, mereka ni bila belajar dengan tok guru mereka, mana ada belajar 20 hari, 30 hari, sebulan, mana ada. Duduk Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik bin Anas berapa lama? 12 tahun. Okay, 12 tahun dia ambil ilmu daripada Imam Malik bin Anas sebelum dia keluar pergi berhijrah ke Mekah, pergi ke Baghdad, pergi ke Mesir. Okay, so nampak mereka ni kalau belajar ilmu memang belajar dengan satu tempoh yang lama. Mesti ada benda yang dipanggil sebagai ittiba'. Okay, ittiba' ni maksudnya ikut guru dia. Qala lahu Musa hal attabi'uka, boleh tak aku ikut kamu? Okay, follow kamu. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hal attabi'uka ala an tu'allimani, supaya engkau dapat
Nabi Musa bagi tahu nak ikut Khadir ni sebab apa? Supaya Khadir mengajar kepada dia. Okay. Kita dalam akad kita, bila kita jumpa dengan seseorang ni, akad ni Nabi Musa buat akad dengan Khadir. Nabi Musa kata, izinkan aku ikut kamu, dan aku ikut kamu, mungkin Khadir suruh buat apa benda nak buat, sebagai timbal balas balik, tu'allimani, kamu ajar kepada aku. So dalam akad kita, bila kita buat akad dalam mana-mana urusan kita, kena jelas. Okay, kena jelas dalam akad kita. Okay, bila kita nak buat akad jual beli, akad pinjam, akad berhutang ke, maka biar jelas. Okay, Nabi SAW kata, fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalaulah akad tu akad yang ada sadaqah, mereka jujur antara satu sama lain, wa bayyana, jelas antara satu sama lain, maka dekat situ datang keberkatan. Tapi wa in kadzaba wa katama, kalau mereka berdusta, tidak ada kejujuran, wa katama, ada benda-benda yang disembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, semua akad-akad ni akan hilang keberkatan dia. So Nabi Musa AS bila datang nak buat urusan dengan Khadir, okay, kita kena ada satu akad. Akad di mana Nabi Musa kata, attabi'uka, aku akan ikut kamu, aku akan jadi pengikut kamu, tapi kamu antu'allimani, kamu kena ajarkan kepada aku, mimma ulimta, daripada apa yang telah diajarkan kepada kamu, tetapi rusyda, yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, rusyda, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Khadir ni mungkin dia ada pekerjaan dia. Okay, sampai kan ada yang mengatakan bahawa Khadir adalah nelayan. Okay, Khadir adalah orang yang hidup kat tepi pantai kan. Jumpa dekat tepi pantai, maka pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang tepi pantai. So kalau Nabi Musa kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta, kalau tak sebut rusyda belakang tu, okay, hendaklah engkau mengajarkan kepada aku apa yang telah diajarkan kepada kamu. Dia kalau ajar jahit jala ke, nak menangkap ikan ke, mengajar juga. Okay, tapi Nabi Musa sebut rusyda. Okay, yang dia nak adalah ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berkaitan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, lalu okay, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu Khadir pun kata, wahai Musa, kamu takkan dapat bersabar dengan aku. Okey, so nak tunjukkan kepada kita, satu, guru ni bila mana ada murid nak datang pada dia, contoh bila dia nak buka sekolah, maka dia kena jelaskan dia punya manhaj, cara dia mengajar. Okay, ataupun apa sekolah dia ni bentuk macam mana, cara mengajar dia macam mana, supaya orang jelas. Dia tak boleh kata saya nak buka sekolah, betul senyap. Okay, tiba-tiba bila berlaku sesuatu dalam sekolah tu, apa yang parent ni pula dia menyangkakan bahawa sekolah ni sekolah Islamik. Tengok yang buka tu ustaz. Okay, rupanya sekolah ni mengajar buat apa? Mengajar berqasidah 24 jam. Contoh. Lalu parent tu pun marah lah. Sebab dia kata, saya hantar anak saya nak suruh hafal matan tu matan ni, tapi balik kenapa bawa qasidah-qasidah? Okay, tak kena dengan matlamat dia. Okay, tapi nak salahkan siapa? Tak boleh nak salahkan siapa-siapa, sebab tak ada akad yang jelas. Okay, sekolah ni tak jelas, guru ni pun tak jelas macam mana, anak murid, parent ni pun tak jelas dia nak apa. Okay, maka setiap daripada kita, bila kita nak belajar, sebab kita ni suka, manusia ni Allah Ta'ala kata apa? Khasim. Okay, dia suka berdebat, jadalah, aksara syai'in jadalah, dia suka betah. Okay, lalu antara benda yang dia suka betah adalah benda kalau dia tak suka depan dia. Okay, kalau dia tak suka makanan yang tak suka, dia pergi kritik makanan ni. Okay, sedangkan dia kata makanan ni pedas apa semua, tapi bila baca description makanan tu savory, tapi dia tak nak baca benda tu. So bila pedas-pedas sikit, mula dia marah. Okay. Sama juga macam guru, bila dia belajar, kadang-kadang dia kata apalah ustaz ni, apa cikgu ni, apa semua. So tengoklah dulu guru dia nak belajar. Okey, yang dia nak ajar ni, yang nak mengajar dia adalah orang yang berusia 75 tahun. So orang 75 tahun dia expect nak ajar laju macam orang 35 tahun. Tak boleh lah. Okey, sebab tu bila nak belajar, maka cari guru. Bukan hanya guru yang sahih akidah ke apa, guru yang sesuai dengan kita.
Guru yang sesuai dengan kita. Kita masuk kelas tahfiz, masuk sekolah tahfiz, hantar anak masuk sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ni adalah sekolah tahfiz yang mesti kena hafal Quran dalam masa 2 tahun. Anak kita jenis terkial-kial nak hafal. Hantar dia masuk sekolah tu, agak-agak apa jadi? Kita expect dia nak keluar jadi seorang hafiz, tapi rupanya stres keluar. Pasal apa? Tak boleh kejar 2 tahun. Ni sekolah ni pula dalam 5 tahun. Masukkan anak dekat situ 5 tahun lagi, ringan. So sebab tu bila kita nak belajar, jadi macam Nabi Allah Musa AS. Datang bagi tahu hasrat, buat akad. Khadir pula bagi tahu, cara aku, kamu tak akan dapat sabar dengan aku. Okay. Lan tastati' ma'iya sabra. Sama juga, kita nak cari ustaz, cari guru kita, jangan dah masuk kelas apa semua kata apa macam gini. Ni nak Ramadan pula ni, nak tarawih. Okay, pergi dekat masjid ni, nampak masjid cantik apa semua. Bila Tok Imam ni baca taranum, kata Allah lama Tok Imam ni. Tengok dulu keadaan. Jangan dah masuk-masuk dengan tak tengok latar belakang, tak tengok apa, kita main masuk, tiba-tiba kita nak kritik dia. Padahal itu dia punya cara. Dia dah bagi tahu, semua orang dah kenal dia cara macam ini. Ataupun kita pergi negara Arab, kita nak pergi umrah, haji. Kita tahu perangai Arab satu kasar. Okay, satu dia kasar, satu bila dia buat kerja dia suka minum kopi tengah-tengah. Okay, lepas tu satu lagi dia suka menipu. Kita pun yang bawa orang pergi umrah tu pun sama. Ni sifat orang lah, sifat manusia. Tapi kita nak cerita bahawa kita tak buat kita tak buat pembacaan, kita tak belajar dengan orang Arab ni perangai dia macam mana. Tiba-tiba sampai sana, apa Arab ni tengah buat kerja minum kopi, apa Arab ni kasarnya bahasa dia. Dah itu dia punya tabiat dia, semula jadi dia. So kita tak nak ambil tahu, tiba-tiba kita marah. Okay? Jadi Arab lagi teruk daripada jadi Melayu. Itu bergantung pada orang. Itu bergantung pada orang. Okay? So Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, ini akad. Nabi Musa bagi tahu pada Khadir, Khadir bagi tahu pada Nabi Musa, lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak akan dapat sabar dengan aku. Okay? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lalu Khadir kata, kamu tak akan dapat sabar kerana apa? Kerana benda-benda yang malam tuhit bihi khubra. Tuhit maksudnya meliputi ataupun menguasai. Okay? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Khubra pengetahuan. Okay? Khubra pengetahuan maksudnya Nabi Musa tak akan dapat sabar. Sebab apa? Sebab benda-benda yang Khadir buat ni adalah benda yang di luar pengetahuan Nabi Musa AS, di luar kebiasaan Nabi Musa AS. Okay, dan bila di luar kebiasaan, akan ada rasa tak selesa, akan ada rasa nak bertanya, akan ada rasa nak membangkang. Okay. So Khadir bagi tahu awal-awal, benda yang kamu nak belajar daripada aku ni, benda yang kamu tak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Okay. Kaifa tasbir. Wa kaifa, walaupun soalan, tapi soalan ni soalan yang berbentuk istingkari. Soalan yang berbentuk penafian. Wahai Musa, kamu tak akan dapat sabar dengan aku. Okay. Lalu Nabi Musa kata apa? Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Lalu Nabi Musa kata, wahai Khadir, kamu akan mendapati aku, satajiduni insya'allah. Okay? Kita sebut tadi insya'allah, sekiranya kita rasa kita mampu buat. Okay, kita 50-50, kita sebut insya-Allah. Kalau tak mampu buat, jangan sebut insya-Allah. Okay, insya-Allah untuk benda yang kita berkemungkinan akan buat ataupun boleh buat. Sabira, insya-Allah sabira. Kamu akan dapati aku ni insya-Allah seorang yang sabar. Wala a'si laka amra. Macam mana bentuk kesabaran tu? As-sabru, sabar ni maksud dia apa? Sabar ni maksud dia al-man'u. Dia dapat halang diri dia daripada bertindak balas. So itu sabar. Okay. Wala a'si laka amra. Lalu penerangan dia, kesabaran yang nak ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah, aku tidak akan engkar kepada kamu. A'si, perkataan maksiat. Maksiat adalah keingkaran. Okay. Aku tidak akan engkar laka amra. Apa-apa perintah kamu, apa-apa yang kamu buat sekalipun, aku tak akan mengingkari kamu. Itu janji Nabi Musa alaihissalam. So dia tengah mufawadah. Mufawadah ni haggling, negotiate, bargain dengan Khadir. Okay, sebab dia nak menuntut ilmu daripada Khadir. Okay, lalu Khadir kata, kamu tak boleh ni sekolah ni bukan sesuai untuk kamu.
Macam Nabi SAW sebut pada Abu Zar Al-Ghifari nak jadi ketua kepada kaum dia. Nabi kata, innaka mru'un dhaif, wahai Abu Zar, kamu lelaki yang lemah. Maksudnya tak ada kemampuan untuk jadi seorang pemimpin. So Nabi reject dia. So sama juga Khadir reject Nabi Musa sebab tahu sifat perangai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun daripada awal, bila dia jumpa dengan dia jumpa dengan dua orang yang tengah bergaduh, seorang daripada Bani Israel, seorang daripada Qibti, terus tolak orang tu, meninggal dunia. Kemudian lari keluar, balik jumpa balik Firaun, terus nak bawa Bani Israel keluar. So sifat Nabi Musa sifat kurang sabar. So antara benda Allah Ta'ala nak Nabi Musa belajar daripada Khadir adalah kesabaran. Kesabaran. Kadang-kadang benda yang kita nak belajar ni, dia bukanlah benda yang bersifat fakta sejarah ke, fakta apa ke, ayat Quran, hadis Nabi SAW. Tapi ada benda yang lebih utama untuk kita belajar, iaitu benda-benda bersifat akhlak, sulukiyat, adab kita. Sebab tu para ulama dulu mereka tekankan bab adab dan akhlak sebelum belajar ilmu. Sebab kalau ilmu banyak macam mana sekalipun, kalau jenis tak sabar, pemarah, guru yang suka marah orang, guru yang suka keluarkan kataan-kataan tak elok, maka macam mana orang nak pergi belajar dengan dia. Satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. So lepas daripada mufawadah ni, barulah ada persetujuan. Bila dah ada persetujuan, dah ada ni, maka teruskan. Macam kita selalu anak saya sekolah Al-Amin. Lalu sekolah Al-Amin, dia mungkin sekolah-sekolah lain pun buat benda yang sama. Dia akan panggil ibu bapa taklimat dulu, dan dia akan ambil aku janji daripada parent. So siapa boleh ikut. Aku janji dia kena jaga pakaian seragam, tak boleh apa semua. Guru-guru berhak untuk rotan anak-anak. So dia akan tulis beberapa perkara yang mana kalau tak boleh, tak payah masukkan anak dekat sini. Memang kena macam tu. Sebab semua benda berdasarkan kepada akad. Tak ada akad tengah-tengah jalan, kalau jadi sesuatu, tu yang bergaduh. Parent datang serang sekolah, sekolah mempertahankan parent, bergaduh dengan parent. So sebab tidak ada akad yang jelas. Sama juga. Kalau kita nak pergi apa-apa buat sekalipun, apa-apa akad ni nak orang dah start cari badal haji. Badal haji, orang dah start cari korban, binatang korban. Bila buat akad yang jelas. Akad dengan upah ke, ataupun akad wakalah ke. Kan masjid-masjid kan ambil lembu kan, biasa hantar dekat masjid. So masjid ambil sebagai apa? Sebagai dia jadi ambil upah untuk tolong sembelihkan kita ke, ataupun dia kita wakilkan masjid untuk sembelihkan ke. So akad kena jelas. Sebab kalau akad kita upah masjid, kena bayar upah lah kat dia. Kalau akad wakalah, tak boleh bayar upah. Sebab dia hanya wakil kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban. Sama juga macam badal haji. Kita sebut dah kan badal haji hari tu kan. Di mana badal haji ni, kalau ambil akad ju'alah, kena bayar upah lah pada orang yang buat. Kalau ambil akad semata-mata untuk badal haji sahaja, maka bayar apa yang diperlukan untuk haji tu boleh dilaksanakan. Sebab tu penting untuk kita jaga akad. Sebab kita ni dah tak jaga dah akad kita. Cuma akad-akad yang melibatkan hutang piutang je yang kita fokus. Itu pun pada yang besar-besar. Itu pun sebab bank buat. Kalau bank tak buat, rasanya tak ada akad dah kita sign. Sebab tu hati-hati. Benda paling utama dalam muamalah adalah akad. Akad yang kita guna. Akad ni yang menentukan halal atau haram sesuatu benda yang kita buat. Betul atau tidak benda kita buat bergantung kepada akad. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Keutamaan yang untuk ilmu tu ilmu agama ataupun dunia? Satu, keutamaan dalam ilmu, satu benda yang benda yang paling utama untuk kita tahu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda basic yang tak ada benda lebih utama daripada itu. Ada pun benda-benda dipanggil furu' agama. Dipanggil furu' agama, maksudnya benda detail pasal hukum hakam ke apa semua ke, maka ia bergantung kepada individu.
bergantung kepada individu. Kalau individu ni dia duduk dalam bidang agama, orang kenal dia sebagai ustaz ke apa semua, maka ilmu agama tu lebih penting daripada matematik dengan sains. Tapi kalau dia ni seorang yang orang dah letak dia untuk jadi saintis, kerajaan dah hantar untuk pergi dia dapat beasiswa untuk pergi luar negara untuk jadi accountant ke apa ke, maka belajarlah benda tu. Itu lebih utama untuk dia daripada furuk agama. Tetapi asas agama itu nombor satu. Tak ada pilihan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana tak nak jadi orang musyrik, tak nak jadi orang yang kufur pada Allah Taala. Itu asas utama yang kita kena letak dekat atas. Tak kira lah nak jadi doktor ke, jadi ustaz sekalipun, itu benda paling utama. Sebab kadang-kadang ada juga yang title ustaz, tapi syirik pun masih tak clear lagi. Mana benda syirik, mana benda yang tak syirik pada Allah Taala. Okey. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. tentang lagu ni dulu. Oh, seronok. Jadi ada pemeringkatan ilmu. Satu secara bioristik, secara kita berusaha. Kita biasa yang lagu ni yang pemberian. Ya, pemberian. Jadi kerana amalannya, kerana takwaannya dan sebagainya. Kecuali kalau memang dia Nabi atau dia dapat mujizat. Kalau yang apa ni, yang alim-alim dan karamah, dia ada. Yang Ustaz sebut tadi, kalau lagu ni tak boleh percaya, itu Dia bukan kita tak boleh percaya. Dia ilmu laduni ni macam Imam Malik bin Anas, dia kata apa? Dia kata kalau kamu tengok orang yang hebat, katalah dia ada dia lancar lidah dia berkata-kata, dia hebat dalam buat keluar hukum, dan ada yang lagi dahsyat, boleh terbang dekat langit ke ataupun berjalan di atas air. Okey, maka benda pertama yang kita kena buat adalah letak dia dalam neraca Al-Quran dengan hadis. Itu dulu first kali. Jangan tengok dia punya hebat ke, dia dapat ilmu, dapat direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ni dapat ni, mimpi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tengok benda tu dulu. Letak dalam neraca Al-Quran dengan hadis. Kalau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, benda yang dia bawa sesuai dengan Al-Quran dengan hadis, ataupun perangai dia tu sesuai dengan Al-Quran dengan hadis, maka kita terima. Okay, tapi kalau dia tak kena dengan Al-Quran dengan hadis, sebab kita dipertanggungjawabkan untuk ikut Nabi, kita tak dipertanggungjawabkan untuk ikut ilmu laduni. Okay, so tengok dulu. Kalau sesuai dengan apa yang Nabi SAW bawa, kita terima. Kalau jauh daripada apa yang Nabi SAW bawa, maka kita tolak. Okay, itu dia punya neraca, kita tetap yang tu. Tak kira lah orang dapat daripada mimpi ke, orang dapat daripada apa, dia kata dia dapat Isra' Mi'raj ke, contohlah. Orang zaman sekarang bukan boleh kira. Macam-macam benda-benda pelik. Ada orang selak langsir boleh jumpa Nabi SAW. Yang hebat kan. Okay. So macam-macam benda pelik. Tapi bila kita pegang pada asas dengan kaedah yang sama, maksudnya apa-apa jadi pun tengok Al-Quran kata apa, Nabi SAW kata apa. Kalau sesuai, kita terima. Tak sesuai, kita terpaksa tolak. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.